Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Perak, yang mana Kedah menang 2-1 dalam Second League Piala Malaysia hasil jaringan dari Manuel Hidalgo dan juga Akmal Zahir. Manakala gol dari pasukan Perak dijaringkan oleh Sio. Walaupun berjaya menang 2-1, tetapi sebenarnya kemenangan itu adalah kekalahan, yang mana Kedah kalah agregat 4-3 kepada pasukan Perak, dan pasukan Perak layak ke pusingan seterusnya untuk saingan Piala Malaysia. Tahniah untuk pasukan Perak yang bermain dengan berdisiplin dan menunjukkan satu corak yang bagus. Walaupun bermain dengan 10 orang, tetapi Kedah masih lagi belum mampu untuk menambah jaringan dan juga untuk memenangi perlawanan disebabkan kurangnya kreativiti dan juga kurangnya variasi dalam menyerang. Dan untuk pasukan Perak, mereka di bawah kendalian Yusri Ceklah, mereka nampak lebih berdisiplin. Pressing mereka agak bagus. Mereka tidak terlalu untuk eager menyerang dengan terburu-buru. Sebaliknya mereka bertahan sit deep dan mampu untuk membaca apa yang pasukan Kedah buat. Kerana pasukan Kedah pada perlawanan ini boleh dikatakan mereka all out untuk menyerang. Tetapi dari segi serangan yang pasukan Kedah lakukan, boleh dikatakan corak mereka adalah predictable ataupun boleh untuk dijangka apa yang ingin dilakukan oleh pasukan Kedah, terutamanya di kawasan final third lah. Jadi itu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak buat game sangat, dan defensif yang ditunjukkan oleh pasukan Perak sangat berdisiplin, compact dan juga reading game yang bagus yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan menambahkan lagi beban untuk pasukan Kedah bagi melakukan penetration untuk mencari gol ke arah gawang pasukan Perak. Dan disebabkan kesilapan kecil yang dilakukan oleh goalkeeper Kedah yang gagal untuk menangkap kemas ketika set pieces ataupun free kick yang didapatkan oleh pasukan Perak, dan bola tu terlepas dan disudahkan dengan baik oleh Sio yang berada di kawasan yang tepat untuk membawa kemenangan agregat 4-3 bagi pasukan Perak lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Secara overallnya, kita buat conclusion teruslah untuk pasukan Kedah. Apakah kekurangan yang Kedah ada dalam perlawanan ni? Secara jujurnya, Kedah boleh dikatakan dalam fasa build-up, Kedah lebih suka untuk bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Mereka bermain dengan penggunaan Boyan Siga, Akmal Zahir yang berada di sampai kawasan half line ataupun berada di garisan tengah lah. Kerana apa? Kerana Kedah ketika itu dominance untuk menyerang pasukan Perak, dan mereka memang all out untuk attack pasukan Perak bagi mencari gol awal. Dan dalam 45 minit pertama, kita boleh nampak gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah agak meyakinkan ketika build up daripada bahagian bawah dengan penggunaan Boyan Siga yang bertindak sebagai ball playing defender. Arif Farhan dan juga Wan Amir Rafiq masuk inverted untuk membantu cover up bahagian half space kanan dan juga kiri, dan memberikan kepeluang kepada Amir Hisham untuk naik lebih tinggi dan juga mobile bagi bergerak bersama dengan Amir Back dan juga out di kawasan sentral ataupun half space pihak lawan, dan membolehkan mereka untuk bergerak dengan lebih bagus di bahagian kanan lah. Tetapi daripada segi kekurangan, apabila Kedah bermain dengan defensive line yang tinggi, kita boleh nampak yang Kedah sebenarnya berada dalam fasa yang mudah untuk di counter. Sebab apa? Sebab kawasan Kedah memang terdedah dengan ruang-ruang yang kosong. Jadi pasukan Perak bila mereka berjaya untuk intercept dan juga patahkan serangan pasukan Kedah, mereka cepat untuk melakukan counter ataupun counter attack lah, gerakan serangan balik untuk memastikan yang Kedah dihukum dalam kedudukan tersebut. Dan kita boleh nampak ada beberapa gerakan awal yang dilakukan oleh pasukan Perak dalam counter attack berjaya untuk beat high line pasukan Kedah, yang mana boleh dikatakan ada beberapa kali offside trap ataupun high line yang Kedah lakukan tidak berjaya untuk memerangkap pemain pasukan Perak untuk berada dalam kedudukan offside. Sebaliknya, menjadikan situasi tersebut kepada counter attack yang hampir membolehkan pasukan Perak menjaringkan gol. Jadi daripada segi sudut yang kita boleh nampak adalah pasukan Kedah boleh untuk bermain dengan defensive line yang tinggi ataupun high line, tetapi dalam pada masa yang sama mereka masih lagi perlu untuk perbaiki mereka punya struktur dan juga transition
untuk memastikan yang mereka tidak lagi terperangkap dalam offside trap yang mereka lakukan sendiri dan tidak lagi terperangkap dalam counter attack yang boleh dilakukan oleh pihak lawan. Sekiranya bertemu dengan pasukan yang lebih efektif dan ada player attacking force yang lebih bagus, saya rasa pasukan Kedah semalam boleh dihukum lebih daripada 1 gol melalui serangan balas. Jadi itu untuk defend dan juga transition lah. Dan untuk daripada serangan, kalau kita lihat pada perlawanan semalam, memang boleh dikatakan corak serangan pasukan Kedah adalah lebih bertumpukan kepada combination play yang dibentuk oleh pasukan Kedah di right channel ataupun di bahagian kanan dengan pembentukan daripada Hidalgo dan juga Amerbek. Kedua-dua player ni saling melengkapi antara satu sama lain untuk cover di kawasan half space ataupun di kawasan tengah di bahagian kanan tersebut, dan Hidalgo lebih kepada out wide ataupun wide area punya position lah. Tetapi in term of combination play yang dibentuk oleh kedua-dua pasukan ataupun kedua-dua player di bahagian kanan ni memang boleh dikatakan efektif dan beberapa kali berjaya untuk tembusi bahagian pertahanan kiri pasukan Perak. Tetapi in term of mereka punya final attempt ataupun final passing untuk mencari pemain-pemain yang berada di dalam kawasan D-box boleh dikatakan amat mudah dibaca. Kita boleh nampak dalam first half combination play yang dibentuk agak efektif bagaimana mereka berjaya beat masuk ke dalam D-box. Tetapi the option ataupun the decision making yang dibuat oleh pemain-pemain Kedah ketika dah berjaya masuk ke dalam D-box ataupun dah berjaya kuasai bahagian kanan, itulah yang agak mengecewakan, terutamanya daripada segi passing yang mereka lakukan agak sia-sia, yang mana banyak passing yang mereka lakukan tidak kesampaian dan juga tidak menjumpai pemain-pemain yang berada di dalam kawasan D-box ataupun di luar kotak penalti pasukan Perak lah. Kita boleh nampak banyak passing-passing yang dilakukan adalah passing yang boleh dikatakan out of area. Ada yang tak ada player Kedah kat situ pun dia passing kat ruang tu dan pemain Perak just ambil bola tu balik. Dan ada juga passing-passing yang dilakukan boleh dikatakan daripada segi scanning space ataupun daripada segi melihat kedudukan pasukan lawan, untuk melihat kedudukan pasukan sendiri berada dalam kedudukan yang betul untuk hantaran bola masih lagi belum berlaku, yang mana kebanyakannya hantaran-hantaran yang dilakukan daripada bahagian kanan even di bahagian kiri oleh Partibun pun boleh dikatakan lebih kepada direct crossing without scanning, yang mana kalau kita lihat hantaran-hantaran yang dilakukan tu memang kita nampak memang boleh dikatakan secara rambang. Bila dapat bola cross without tengok dulu kat mana player Kedah yang ada dalam D-box yang boleh receive the ball tersebut. Jadi dengan corak permainan sedemikian, boleh dikatakan corak permainan Kedah dah boleh dipredik dan boleh dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Perak. Jadi apa yang Perak lakukan adalah mereka sit deep dan mereka ada defensif yang bagus antara Jasper dan juga Shivan Pillai, yang mana kedua-dua player ni adalah player yang bagus di bahagian centre back yang boleh untuk mengekang dan juga membaca apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Jadi mereka sangat kompos dan juga sangat compact di bahagian D-box. Jadi apabila Kedah buat crossing ataupun Kedah hantar bola ke dalam D-box, apa yang mereka lakukan adalah mereka penuhi ruang-ruang di dalam D-box, mereka tutup ruang dan mereka jaga player-player Kedah yang ada dalam D-box, dan mereka akan cepat untuk intercept ataupun mereka akan cepat untuk melakukan first move untuk memenangi first ball ketika hantaran-hantaran tersebut dilakukan lah. Jadi kita boleh nampak yang Kedah memang struggle in term of creativity dan juga in term of mereka punya final option untuk cari player di dalam D-box. Apabila corak permainan mereka memang mudah dibaca. Bahkan kalau kita lihat di second half, apabila Kedah lebih memfokuskan kepada attacking di bahagian kanan dengan penggunaan Hidalgo. Hidalgo juga mempunyai masalah daripada segi untuk open ataupun passing lebih forward ke hadapan. Apabila banyak hantaran-hantaran dia mudah untuk diblok dan juga di-intercept oleh pemain-pemain Perak di bahagian kiri lah. Kita boleh nampak yang Hidalgo memang struggle second half. Boleh dikatakan waktu first half dah menyinar, tapi disebabkan second half berlakunya pertukaran membawa masuk Balotelli menggantikan Amerbek juga boleh dikatakan tidak memberi impak yang terlalu positif kepada gameplay Kedah, yang mana lebih kepada gerakan yang lebih kepada direct. Jadi benda ni lah yang menyebabkan Kedah boleh dikatakan gameplay mudah dibaca dan tidak mampu untuk melakukan something bagi masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Tapi ada satu benda yang bagus, yang mana apabila Kedah dah cuba banyak variation ataupun dah cuba dengan taktik yang sama, akhirnya apa yang Kedah buat adalah daripada segi decision yang dilakukan oleh Akmal Zahir untuk gol kedua, yang mana Akmal Zahir melakukan percubaan dari luar kotak penalti dan berjaya menghasilkan gol. So that is a good thing daripada Akmal Zahir sebenarnya, sebab bila asyik-asyik cross tak menjadi, he need to do something yang lebih better ataupun something yang baru, something new. So
Itulah yang dilakukan oleh Akmal Zahir. Tetapi something new tu pun barang kata apa sekali je berlaku, not even lepas tu ada lagi tak ada dah. Jadi benda tu agak menyedihkan lah. Dan untuk bahagian tengah, boleh kalau kita lihat dengan penggunaan Amir Back sebagai role dia yang ofensif untuk membentuk triangle play di bahagian kanan, that is a good thing. Memang saya tak pertikai, benda tu dah bagus. Cumanya di bahagian kanan ada di bahagian kiri, iaitu Ott dan juga Pertiban, kita boleh nampak perbezaan antara bahagian kiri dan juga bahagian kanan, yang mana Ott dan Pertiban boleh dikatakan kurangnya keserasian dan juga Ott boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopa untuk cover up dengan Pertiban, yang mana Pertiban dia terkenal dengan direct gameplay dia. Yang diingini oleh sesebuah pasukan adalah seorang winger yang boleh bermain secara directness dan supply bola into the D-box, dan itulah peranan daripada Pertiban. Tetapi Pertiban kurangnya mendapat support daripada Ott di bahagian kiri, yang mana Ott untuk game ni juga dalam segi apabila di pressing dia memang agak out, dan dalam pada masa sama dia boleh dikatakan agak lonely ataupun malas dalam melakukan pressing ataupun defensive duty seperti mana game-game yang sebelum ni. Mungkin stamina dah out, tetapi memang kita boleh nampak lah yang Pertiban agak struggle apabila dia isolated dan dia banyak bergerak secara solo without help ataupun bantuan daripada Ott. Dan dalam pada masa yang sama, selepas Balotelli masuk pun kita boleh nampak yang Fayad dan juga Balotelli tak boleh untuk link up dengan sangat baik, dan Balotelli pun lebih kepada pergerakan solo dan juga Fayad pun sama. Sebab apa? Tak ada support daripada Ott untuk jadi link up play di bahagian tengah. So that is another thing yang Kedah kena cari, bagaimana mereka nak menghidupkan kembali Ott sebagai link up play untuk memastikan yang Kedah boleh bentuk combination play yang lebih bagus di bahagian tengah lah. Dan untuk goalkeeper, saya rasa dia patut untuk improve lagi gameplay, sebab season ni boleh dikatakan season yang boleh kita pertikai tentang performance daripada Kalamullah dalam beberapa siri game yang beliau diturunkan sepanjang bersama dengan Kedah. Tapi mostly Kedah semalam mereka perlu create another variation of attacking. Jika 15 kali cross dah tak jadi, cubalah cara lain. And Akmal Zahir, that is a good thing, saya boleh puji, compliment. Tapi nak salahkan Kalamullah pun 100% tak boleh juga. Dia terlepas bola, tapi belakang dia sepatutnya ada player Kedah yang lain untuk halang siu, tapi nothing yang halang siu. So benda tu agak mengecewakan lah. Dan untuk Perak, there is a very good team. Yusri Ceklah pegang. Apa yang saya suka tentang Yusri Ceklah in this game adalah apabila Perak kena 10 pemain, kena seorang kad merah, Khairul Ashraf, yang mana boleh dikatakan Perak sepatutnya orang kata apa, berada dalam pressure ataupun tekanan. Tetapi spirit dan juga semangat yang ditunjukkan oleh pasukan Perak, mereka tunjukkan satu something is different. Mereka bermain dengan penuh semangat, mereka lebih berdisiplin. Dan apa yang dilakukan oleh Yusri Ceklah adalah lebih kepada in-game management, iaitu apabila kena seorang kad merah, apa yang dilakukan oleh Yusri Ceklah adalah he brings out player di bahagian attacking dan dia bawa masuk player di bahagian pertahanan, iaitu Raja Imran Shah dan juga Cik Suhairi, yang mana kedua-dua player ni masuk adalah untuk memastikan yang backline pasukan Perak lebih stable dan juga lebih bagus untuk fokus. Dan pertukaran tersebutlah yang memberikan satu impak yang positif untuk pasukan Perak lebih bertahan dan juga mampu untuk mengelakkan mereka daripada terus dibolosi, dan mereka telah memperbaiki mereka punya defending structure dengan lebih better lah, sebab mereka bermain dengan 10 orang. So that is a good thing tentang in-game management yang ditunjukkan oleh Yusri Ceklah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Perak, mereka punya defend memang patut diberi pujian. Sivan Pillay, Jasper, goalkeeper Syahid Suaren dan sebagainya, mereka memang deserve compliments lah, memang patut diberi pujian. Jasper dan juga Sivan ready game yang bagus, mereka man to man marking yang bagus, mereka compact, mereka close space, mereka overload bahagian D-box dan juga sit deeper. So that is a good thing. Sandi Afolabi as defensive midfielder doing his duty very good, and macam mana dia cover up bahagian D-box dan juga berhampiran dengan zone number 6, yang mana dia memastikan yang Kedah tak boleh control that position. He give pressure on the midfield, and dengan fizikal yang dia ada, dia boleh memenangi bola, dia buat dirty work dengan sangat bagus. Sio as a attacker boleh counter attack dengan bagus. Aiman Yusni di bahagian kanan berjaya bagi pressure kepada Pertiban. So all the good things malam Perak, mereka ada disiplin yang tinggi, defending structure bagus, transition pun bagus, lucu punya work rate, bagaimana dia guide untuk player-player muda untuk push all out, dia pun bagi semangat, and so dia turun naik, 1Z Haikal pun cover up defense. So all the good thing is Perak menang dan mereka layak ke next game, dan saya doakan supaya mereka boleh terus untuk meneruskan performance yang cemerlang lah di bawah Yusri Ceklah. Itu je lah ulasan saya, and agak kecewa dengan kekalahan Kedah. Jumpalah di Challenge Cup. Assalamualaikum.